Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membuat pembentangan tugasan 3 BMMB 3123. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Nur Hakim bin Rashidi, Muhammad Hilmi bin Muhammad dan Nurin Surfina binti Hazrin. Baik, kita akan mengenali definisi peribahasa. Peribahasa membawa erti ayat atau susunan kata yang mempunyai makna tertentu, lazimnya merujuk kepada makna berkias, berlapik atau tersirat. Berikut ialah jenis-jenis teori yang boleh digunapakai, boleh diaplikasikan dalam menganalisis sesuatu peribahasa tersebut. Antara teori tersebut ialah teori imajan, iaitu teori image makna, teori analisis komponen, teori logik simbolik dan teori behaviorisme. Salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi bin Muhammad ingin menerangkan tentang 10 peribahasa yang dipilih untuk dianalisis oleh kumpulan kami. Peribahasa yang pertama ialah bagai aur dengan tebing. Peribahasa yang kedua ialah cari jalan. Peribahasa yang ketiga ialah jika tidak lalu dangdang di air, di gurun dirangkakkan. Peribahasa yang keempat ialah bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Peribahasa yang kedua ialah sambil menyelam, minum air. Seterusnya, peribahasa yang keenam pula, bersatu teguh, bercerai roboh. Peribahasa yang ketujuh pula, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ke-8 pula, ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasib. Peribahasa ke-9 ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan peribahasa terakhir yang dipilih oleh kumpulan kami ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seterusnya kita beralih kepada analisis peribahasa yang dipilih oleh kumpulan kami. Saya akan menerangkan 4 peribahasa yang dipilih oleh kumpulan kami. Peribahasa yang diberikan kepada saya untuk menganalisis ialah bagai aur dengan tebing. Peribahasa ini menggunakan teori image makna, di mana penutur dan pendengar dapat membayangkan perkataan aur dan tebing. Kita menganalisis daripada segi makna leksikal. Untuk perkataan aur, ia merupakan sejenis buluh yang tumbuh secara semula jadi di tebing-tebing sungai. Seterusnya, perkataan tebing membawa maksud kepada pinggir sungai yang tinggi lagi curam. Seterusnya, kita beralih kepada makna kontekstual. Untuk perkataan aur, makna kontekstual ini sinonim dengan perkataan memerlukan antara satu sama lain, iaitu memerlukan antara aur dengan tebing. Seterusnya, kita beralih kepada perkataan tebing. Tebing menunjukkan bahawa tebing memerlukan pertolongan daripada aur.
Akhir sekali, perubahan makna daripada peribahasa ini membawa maksud kepada tolong-menolong di antara satu sama lain. Seterusnya, peribahasa yang kedua. Peribahasa yang kedua ialah cari jalan. Peribahasa ini juga menggunakan teori imej makna, di mana penutur dan pendengar dapat membayangkan perkataan cari dan jalan. Kita terus kepada makna leksikal. Makna leksikal bagi perkataan cari merupakan perkataan berusaha mendapatkan cara untuk mencapai tujuan. Seterusnya, perkataan jalan pula bermaksud merupakan tempat lalu lintas untuk kenderaan atau manusia. Kita terus kepada makna kontekstual berdasarkan peribahasa cari jalan. Perkataan cari jalan sinonim dengan perkataan berusaha untuk mendapat dan memperoleh sesuatu. Seterusnya, perkataan jalan pula menunjukkan bahawa cara menyelesaikan sesuatu perkara yang telah buntu. Kesimpulannya, perubahan makna bagi peribahasa cari jalan ialah berikhtiar menyelesaikan sesuatu masalah. Jelaslah bahawa perkataan cari jalan ni merupakan perkataan yang senang digunakan dan menunjukkan ciri-ciri positif daripada pengkarya peribahasa waktu peribahasa pada zaman dahulu. Seterusnya, kita ke peribahasa ketiga. Peribahasa ini berbunyi, jika tidak lalu dandang di air, digurun, dirangkakkan. Peribahasa ini juga menggunakan teori imej makna, di mana penutur dan pendengar dapat membayangkan perbuatan tidak lalu dandang di air dan digurun, dirangkakkan. Kita terus kepada makna leksikal. Di sini terdapat 3 perkataan yang membentuk makna leksikal. Perkataan yang pertama ialah dangdang. Dangdang bermaksud periuk besar yang biasanya dibuat daripada tembaga untuk mengukus nasi. Seterusnya, perkataan gurun pula merupakan kawasan yang luas dan kering. Akhir sekali, perkataan dirangkakkan bermaksud berjalan dengan bertumpu di atas tangan dan lutut. Seterusnya, kita masuk kepada makna kontekstual. Makna kontekstual bagi perkataan dandang sinonim dengan perkataan segala daya usaha. Seterusnya, perkataan gurun pula memberi makna kontekstual yang menunjukkan bahawa tempat yang mempunyai halangan. Dan perkataan yang terakhir iaitu dirangkakkan menggunakan semua usaha untuk mencapai maksud. Dan perubahan makna bagi peribahasa ketiga ini ialah menggunakan segala usaha untuk mencapai maksud yang ingin ditumpukan.
Berdasarkan apa yang saya analisis, peribahasa jika tidak lalu dandang di air, digurun dirangkakkan sangat jarang digunakan oleh penulis-penulis atau pengkaji-pengkaji di negara kita. Peribahasa ini agak tidak terkenal, namun maksud yang ingin ditujukan sangat berkait dengan kehidupan seharian kita. Akhir sekali, peribahasa yang keempat yang akan dianalisis oleh saya ialah bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Peribahasa keempat ini juga menggunakan teori imej makna. Penutur dan pendengar dapat membayangkan perkataan bukit sama didaki dan lurah sama dituruni. Kita masuk kepada makna leksikal. Terdapat 4 perkataan yang ingin dianalisis untuk makna leksikal. Perkataan yang pertama ialah bukit. Bukit merupakan kawasan tanah yang tinggi tetapi tidak setinggi gunung. Seterusnya perkataan didaki. Perkataan ini bermaksud menuju ke puncak gunung dan bukit atau ke bahagian yang semakin tinggi. Seterusnya perkataan lurah yang bermaksud merupakan tanah rendah atau gunung-gunung, jurang-jurang dan lembah. Perkataan terakhir pula ialah dituruni yang membawa maksud dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita masuk kepada makna kontekstual. Perkataan bukit merupakan perkataan yang membawa maksud besar dan susah. Didaki menunjukkan bahawa sepakat dengan individu untuk menyelesaikannya. Perkataan lurah pula merupakan perkataan yang membawa maksud mudah dan senang. Perkataan terakhir iaitu dituruni pula menunjukkan bahawa kerjasama dalam menyelesaikan semua ujian bersama-sama. Dan perubahan makna untuk peribahasa bukit sama didaki, lurah sama dituruni ini membawa maksud kepada sepakat ketika melakukan segala perbuatan tidak kira bersama siapa. Seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hilmi. Seterusnya saya akan bentangkan peribahasa yang kelima, iaitu sambil menyelam minum air. Secara amnya, peribahasa ini mengandungi makna tersurat dan tersirat. Untuk makna tersurat dia, seorang penyelam menyelam ke dalam air dan minum air laut tersebut. Maksudnya, dalam satu pekerjaan, penyelam tersebut dapat dua manfaat. Untuk maksud tersirat pula, memerihalkan seseorang yang untuk mencapai dua matlamat sekaligus sambil melakukan hanya satu tindakan. Proses dalam peribahasa ini berlaku pada kedua-dua golongan kata, iaitu kata kerja menyelam dan kata kerja minum. Untuk menyelam, merujuk kepada perbuatan manusia masuk ke dalam air dengan seluruh tubuh badannya termasuk mulut sekali, tenggelam masuk ke dalam air. Untuk perkataan minum pula adalah kata kerja perbuatan seseorang untuk menghilangkan dahaga. Peribahasa ini berketepatan dengan teori imej makna yang telah saya analisis, iaitu menggambarkan seseorang yang sedang menyelam dan terminum air laut ketika menyelam. Bila kita dengar sambil menyelam minum air, penutur atau pendengar dapat membayangkan perbuatan menyelam dan minum air. Hal inilah kenapa peribahasa ini sesuai dianalisis menggunakan teori imej makna. Perkataan menyelam mempunyai kesinambungan dengan air kerana setiap aktiviti menyelam
pasti akan menyebabkan penyelam terminum air tersebut. Untuk perubahan makna, individu atau masyarakat mesti inginkan sesuatu pekerjaan dilakukan secara cepat dan berkualiti. Sebab itulah kita guna sambil menyelam minum air. Ia sesuai kerana maksud daripada peribahasa ini, kita boleh melakukan satu pekerjaan sahaja untuk mencapai dua matlamat yang berbeza. Saya akan jelaskan kembali makna leksikal, iaitu sambil merujuk kepada perbuatan seseorang yang melakukan dua pekerjaan dalam satu masa yang sama, dan menyelam pula ialah seseorang yang memasukkan ke seluruh tubuhnya badannya termasuk kepala ke dalam air secara sengaja. Untuk minum air, perbuatan seseorang untuk menghilangkan dahaga. Untuk makna kontekstual pula, sambil ni sinonim dengan perkataan alang-alang dan sekaligus. Untuk menyelam dan minum, ia lebih kepada melaksanakan dua kerja dalam satu masa. Air pula dikategorikan sebagai manfaat atau kaedah yang didapat dalam pekerjaan yang dilakukan. Itulah bagaimana peribahasa ini dibahagikan dalam makna-makna tertentu, iaitu leksikal dan kontekstual. Peribahasa yang keenam pula ialah bersatu teguh, bercerai roboh. Teori yang saya gunakan ialah teori logik simbolik. Peribahasa ini bersifat logik akal berdasarkan maksud leksikal ayat. Peribahasa ini juga melambangkan sebuah hubungan kemasyarakatan. Untuk makna leksikal, bersatu merujuk kepada bergabung atau bersama-sama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Teguh pula ialah sesuatu yang kukuh, kuat dan sukar untuk ditembusi atau dihancurkan. Bercerai pula berpisah atau berpecah, dan roboh ia merujuk kepada hancur atau musnah. Untuk makna kontekstual, bersatu teguh kita dapat kaitkan dengan perpaduan dalam hidup bermasyarakat. Manakala bercerai roboh merujuk kepada hubungan masyarakat yang musnah akibat perselisihan. Perubahan makna dalam peribahasa ini. Hubungan masyarakat yang bersatu padu mampu menggerakkan kemajuan negara, manakala jika masyarakat berpecah belah, hancurlah sesebuah komuniti tersebut. Peribahasa ini juga menggambarkan sikap kerjasama yang ada pada masyarakat. Jika tidak bekerjasama, maka sesuatu pekerjaan tersebut boleh menjadi tidak berkualiti. Seterusnya, tenaga daripada dua orang pekerja lebih baik berbanding satu orang. Untuk proses perubahan makna berlaku pada kedua-dua golongan kata, iaitu kata kerja bersatu dan kata kerja bercerai. Ia bersesuaian dengan teori logik simbolik yang merujuk perkaitan sesuatu lambang. Sebagai contoh, bersatu merupakan pihak yang bersatu atau bergabung menjadi satu, manakala bercerai pula bermaksud tidak bersatu, berpisah atau berpecah. Peribahasa ini memerihalkan makna logik bahawa sekiranya masyarakat bersatu, iaitu menjadi teguh serta kuat hubungan sesama sendiri. Namun apabila bercerai roboh, berlakulah kemerosotan dalam perpaduan, sehingga boleh menyebabkan pergaduhan. Seterusnya ialah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Untuk peribahasa ini, saya menggunakan kaedah teori image makna. Penutur dan pendengar dapat menggambarkan fikiran mereka tentang bentuk bumi dan langit serta perbuatan memijak dan menjunjung. Untuk makna leksikal, bumi merujuk kepada sebuah planet. Dipijak pula ialah pelakuan seseorang yang meletakkan tapak kakinya di atas sesuatu benda. Untuk langit, iaitu alam semula jadi, dan menjunjung pula ialah perbuatan yang membawa sesuatu di atas kepala. Untuk makna kontekstual, bumi dipijak merujuk kepada kawasan atau tempat baharu yang diduduki. Langit dijunjung pula merujuk kepada budaya tempat yang baharu dan perlu dihormati oleh orang yang baru berpindah. Untuk perubahan makna, seseorang yang berada di sesuatu kawasan yang baharu perlu menghormati adat serta budaya masyarakat setempat agar dapat memupuk hubungan yang mesra dan harmoni. Secara amnya, proses ini berlaku pada kedua-dua golongan kata nama, iaitu bumi dan langit.
serta kata kerja dipijak dan dijunjung. Peribahasa ini sangat bertepatan dengan teori imej makna kerana menggambarkan keadaan sebenar perbuatan manusia terhadap kedua-dua kata bumi dan langit, iaitu kita berpijak di tanah manakala kita menjunjung langit yang berada di atas kepala. Perkataan bumi dan langit mempunyai kesinambungan kerana adanya bumi pasti ada langit. Pembaca dapat membayangkan jika seseorang berada di sesuatu kawasan yang baharu, seseorang itu perlulah menghormati dan mengenali adat masyarakat di situ agar hubungan yang mesra boleh diwujudkan antara satu sama lain. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Nurin Sorfina. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada peribahasa yang seterusnya iaitu kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Proses perubahan makna berlaku pada golongan kata nama kuah dan nasi serta kata kerja tumpah. Peribahasa ini sejajar dengan teori logik simbolik yang merujuk kepada perkaitan sesuatu lambang yang munasabah dan diterima akal. Terlebih dahulu, kita lihat pada bahagian makna leksikal yang mendefinisikan ketiga-tiga perkataan, iaitu kata tumpah yang membawa maksud sesuatu yang terkeluar dari bekasnya. Manakala, kata nama kuah pula ialah air atau cairan daripada gulai dan nasi pula membawa makna beras yang telah ditanah atau dikukus. Setelah diteliti, kuah dan nasi mempunyai kesinambungan kerana setiap nasi pasti ada kuahnya untuk dijamah. Hubungan logik antara kuah dan nasi yang digunakan sangat bersesuaian dan mencerminkan pemikiran manusia yang menuturkan bahasa itu. Dari segi makna kontekstual pula, tumpah mewakili pada perkataan mempengaruhi. Kuah pula mewakili perilaku atau tingkah laku ibu bapa. Manakala kata nasi merujukkan kepada makna anak-anak. Terbuktilah bahawa ia membawa kepada perubahan makna iaitu setiap peribadi atau tingkah laku ibu bapa lazimnya akan mempengaruhi peribadi anak-anak kelak. Itulah pentingnya didikan yang baik daripada ibu bapa sejak kecil lagi bertepatan dengan teks ini yang menyeru ibu bapa untuk mendidik anak tentang perpaduan dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita beralih kepada peribahasa yang seterusnya, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Secara tersiratnya, peribahasa ini bermaksud sekiranya hendak mendidik atau mendisiplinkan anak-anak, lebih baik bermula semasa kecil kerana apabila mereka sudah membesar, hatinya keras dan sukar diajar. Baiklah, umum mengetahui bahawa makna leksikal bagi kata lentur merujuk kepada perbuatan membengkok atau melengkung. Manakala, menurut Kamus Dewan edisi keempat 2015, buluh pula didefinisikan sebagai suatu tumbuhan yang batangnya keras. Manakala, rebung pula membawa maksud anak kepada pokok buluh. Hal ini bertepatan dengan teori logik simbolik yang membuktikan bahawa pemikiran melalui simbol-simbol bahasa. Hal ini kerana menunjukkan bahawa buluh dianggap sebagai individu yang sudah membesar atau dewasa. Selaras dengan itu, rebung pula diibaratkan sebagai individu yang masih kecil atau kanak-kanak. Bagi makna kontekstual pula, ia hendak memerihalkan berkaitan buluh perlulah dilentur seawal waktu supaya memudahkan proses untuk dilentuk atau dibentuk kerana strukturnya yang masih lembut. Oleh itu, perubahan makna peribahasa ini membawa kepada makna melatih anak-anak hendaklah sejak dari kecil kerana agak sukar untuk dididik apabila mereka sudah membesar. Seperti teks ini menyatakan bahawa anak-anak perlu diterapkan dengan perpaduan yang sangat utuh dari awal lagi bagi menyemai rasa semangat perpaduan dalam diri mereka. Akhir sekali ialah peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apakah maksud bagi peribahasa ini? Maksudnya ialah saling tolong-menolong antara satu sama lain ketika susah atau senang. Baiklah, peribahasa ini bertepatan dengan teori analisis komponen yang merujuk kepada setiap perkataan mempunyai hubungan makna dengan perkataan yang lain mengikut ciri yang boleh dihubung kaitkan.
Mari kita lihat proses perubahan makna yang berlaku pada peribahasa ini, iaitu pada golongan kata kerja dipikul dan dijinjing. Manakala pada kata adjektif pada kata berat dan ringan. Perkataan berat ini merujuk kepada kesusahan dan beban. Ini bermaksud kesusahan dan beban mempunyai berkaitan dengan perkataan berat yang terdapat dalam peribahasa. Perkataan ringan pula di sini kita boleh lihat merujuk kepada kesenangan, kemudahan tetapi tidak mempunyai berkaitan dengan perkataan masalah. Kerana ringan ini merujuk kepada perkara yang senang, mudah. Jadi, perkataan masalah tidak mempunyai hubung kait dengan perkataan ringan. Seterusnya ialah perkataan dipikul pula merujuk kepada masyarakat, organisasi dan komuniti. Jadi, masyarakat dan kumpulan yang mempunyai berkaitan dengan perkataan dipikul. Selanjutnya pula ialah perkataan dijinjing. Baiklah, dijinjing ini membawa maksud pada perbuatan kita yang membawa sesuatu dalam keadaan tangan terhulur ke bawah. Jadi, kita boleh tahu perbuatan ini membuktikan bahawa boleh dilakukan secara seorang diri. Jadi, dijinjing ini tidak terdapat hubungan dengan perkataan masyarakat, manakala terdapat hubungan dengan perkataan seorang diri. Oleh itu, dalam konteks makna menjelaskan bahawa berat sama dipikul ialah beban atau kisah duka yang ditanggung, manakala ringan sama dijinjing ialah kesenangan atau kisah suka yang dilalui. Oleh itu, konteks peribahasa bermaksud kerjasama dan muafakat dalam sesebuah komuniti. Baiklah, kesimpulannya ialah proses perubahan makna memainkan peranan yang sangat penting dalam mengangkat peribahasa Melayu supaya tidak ketinggalan di arus zaman. Yang kedua, pengaplikasian teori semantik dapat menyingkap pemikiran masyarakat Melayu secara tersurat dan tersirat dalam mengujarkan sesuatu menggunakan peribahasa. Dan yang ketiga ialah pemahaman makna sesuatu peribahasa penting dalam membentuk insan yang berprofesional sejajar dengan perkembangan bahasa dan pemikiran masyarakat Melayu. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.